Okay, terima kasih. Okay, ya. Alright, saya sekali lagi malu-malukan kehadiran peserta untuk sesi perkongsian pada petang ini yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Nur Izzuan bin Abdul Rahman, di mana kali ini Encik Izzuan akan berkongsi bagaimana membina audio untuk dimasukkan ke dalam video yang telah dihasilkan menggunakan Keynote tadi. Ya, actually menariknya pada sesi perkongsian yang telah kami lihat pada sebelah pagi tadi, iaitu para peserta dah mula untuk mencuba Keynote. So bagi sebelah petang ini, so Cik Izzuan akan berkongsi bagaimana untuk masukkan bunyi. Tanpa membuang masa lagi, diharapkan para peserta mohon juga ya untuk mutekan suara, dan boleh digunakan untuk unmute sekiranya ada pertanyaan untuk ditujukan kepada penceramah kita untuk petang ini ya. So dengan ini majlis mempersilakan. Silakan Cikgu Izzuan. Baik, terima kasih Cikgu Azwin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai, assalamualaikum semua tuan-tuan dan puan-puan, para pensyarah, doktor-doktor daripada Institut Aminuddin Baki dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Muhammad Nur Izzuan bin Abdul Rahman, dan pada sesi petang ini kita akan sama-sama menerokai bagaimana kita mahu membina bunyi ataupun audio untuk kita masukkan ke dalam kita punya keynote yang telah kita hasilkan pada sebelah pagi tadi ya. Jadi suruh jelas kan? Kalau jelas boleh tunjukkan simbol apa-apa, reaction ke? Okey, baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share skrin. Baik, seperti yang telah diterangkan oleh Puan Moderator tadi, kita punya tajuk adalah menghasilkan video kreatif untuk pembelajaran. Itu yang telah kita lakukan pada sebelah pagi, dan pada sebelah petang ini kita ingin sambung kesinambungan kepada slot kita pagi tadi. Kita mahu take one step further, naikkan satu tahap lagi dan masukkan bunyi pula. Macam tadi kita dah belajar macam mana nak masukkan gambar, nak masukkan animation, melukis, menyurit, mewarna. Kemudian kita export sebagai movie. Sekarang kita kena masukkan bunyi. Bunyi supaya kita punya video pembelajaran itu lebih kreatif dan juga engaging. Message yang kita nak sampaikan itu betul-betul sampai kepada target audience kita, iaitu sama ada para pelajar ataupun para penonton video kita itu tadi. Sekarang kita akan menonton satu daripada konten. Cuba perhatikan, semua konten ini dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Keynote. Sama macam yang telah kita belajar pada slot yang pertama tadi. Macam mana kita menggunakan shapes, drawing, animation. Sama saja kita menggunakan Keynote, cuma kali ini kita ada letak audio sekali. Mari kita sama-sama tonton. Kalau tak dengar audio, sila alert saya. What's this? Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Do you know what this is? This green and blue beautiful marble. This is the planet Earth, the planet that we live in. This is the sun. The Earth orbits the sun. But do you know we have other planets that orbit around the sun too? Let's get to know them. The first planet is Mercury. This grey planet is the closest planet to the sun. The second planet is this bright yellow planet we call Venus. Venus is the hottest planet. The fourth planet is Mars. We also know Mars as the red planet.
The fifth planet is Jupiter. Jupiter is the biggest planet that orbits around the Sun. The sixth planet is this beautiful planet with a ring that we call as Saturn. The seventh planet is this green and blue planet that we call Uranus. It is a cold planet. The eighth planet and the last one is Neptune. This planet is the farthest planet from the Sun. Altogether, we have 8 planets that orbit around the Sun that we call the solar system. Today, we are going to learn about the solar system. Beautiful, beautiful. Baik, itu adalah salah satu contoh konten video pembelajaran yang boleh kita hasilkan dengan menggunakan Keynote dan juga kita tambahkan audio daripada GarageBand. Okey. Okey, sebelum saya tunjukkan satu lagi contoh video pendek sahaja. Pada hari ini kita akan melihat kepada teori pembelajaran Jean Piaget, seorang ahli psikologi yang berasal daripada Switzerland. Teori pembelajaran Piaget lebih menekankan kepada konsep perkembangan dan pertumbuhan kecerdasan yang dipengaruhi oleh lingkungan, sosial dan kematangan. Menurut Piaget, ada 4 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh semua kanak-kanak. Yang pertama, sensori motor atau deria motor. Yang kedua, pra-operasi. Yang ketiga, operasi konkret. Yang keempat, operasi formal. Tahap sensori motor iaitu dari lahir sehingga berumur 2 tahun di mana kanak-kanak akan memerhati dan melalui pengalaman akan mempelajari sesuatu yang dilihat, dirasa dan disentuh. Baik, itu adalah video kedua, juga dihasilkan dengan menggunakan Keynote, menggunakan teknik yang telah ditunjukkan oleh penceramah kita dalam slot pertama, menyuruh dan melukis, magic move dan sebagainya. Jadi pada kali ini kita ingin melihat pada aplikasi yang dinamakan sebagai GarageBand. Okey, GarageBand. Kalau ada sesiapa pernah menggunakan GarageBand, sama ada versi iPad ataupun iPhone ataupun versi MacBook. Kalau sesiapa pernah gunakan GarageBand, boleh typekan huruf I di ruangan komen kalau ada. Untuk kali ini, kita akan explore ataupun terokai GarageBand versi iPad, iOS, macOS, bukan, iPadOS, iPadOS. Okay? Tapi kalau gunakan iPhone pun sama, GarageBand dia samalah fungsi dengan dalam iPad. Cuma kalau dalam MacBook ataupun iMac, fungsi ada tapi dia punya interface dia atau layout dia berbeza sedikit. Okay? Jadi pada petang ini kita akan tengok yang bahagian iPad dulu ya. Okay, kalau kita lancarkan aplikasi GarageBand, kita ada 2 jenis kaedah untuk kita membuat audio. Yang pertama, live loops. Kalau tuan-puan nampak saya gerakkan ini. Okay, live loops, ini adalah live loops. Kaedah kedua adalah tracks. Okay, nanti kita akan cuba sama-sama. Kita akan cuba hasilkan pada petang ini 3 perkara. Yang pertama, kesan bunyi ataupun sound effects. Okay? Yang kedua, muzik latar ataupun background music. Dan yang ketiga, rakaman suara. Okay, mungkin dalam konten yang pertama tadi, macam planet tadi, mungkin tidak perasan tapi sebenarnya ada ketiga-tiga. Okay, ada kesan bunyi, ada muzik latar dan ada rakaman suara. Jadi pada petang ini kita nak cuba sama-sama untuk terokai macam mana kita nak menghasilkan ketiga-tiga elemen ini ke dalam kita punya video. Okay. Mari kita lihat yang pertama, kesan bunyi atau sound effects. Kenapa sebenarnya kita kena buat sendiri audio ni? Boleh ke kita ambil audio daripada sumber luar? Boleh kalau audio itu adalah tidak mempunyai copyright. Okay, macam dekat YouTube kita boleh search no copyright kan. Tetapi konsep kita di Apple Teacher, tuan-tuan dan puan-puan sekarang sedang ingin mendapatkan Apple Teacher, konsepnya adalah everyone can create. Jadi cuba kita cipta sendiri atau reka sendiri
audio. Tadi kita dah reka video, sekarang kita reka juga audio. Kenapa? Kalau kita ambil je audio yang kita tak tahu dia punya copyright dia, kemungkinan kalau kita upload dekat YouTube, kita akan, video kita mungkin dia block. Apatah lagi kalau kita upload di Facebook, lagi senang dia block. So untuk jalan selamat, kita create sendiri kita punya sound effects ataupun muzik latar. Semacam mana kita create kita punya video, macam tu juga kita create kita punya audio. Okay. Jadi kita pergi ke yang pertama, kesan bunyi. Okay, kita lihat dulu klip ini. Ini adalah klip daripada video keynote yang pertama tadi, iaitu Planet. Okay, cuba lihat pergerakannya. Tidak ada bunyi. Tidak ada sebarang bunyi, kesan. Tidak ada lagu, tidak ada apa-apa. Kosong. Okay, jadi bila sesuatu video itu tidak mempunyai unsur audio, sebenarnya 50% daripada video kita adalah audio. Okay, satu perkara yang kita tak tahu, sebenarnya audio itu memainkan peranan yang penting dalam kita menghasilkan video yang menarik dan berkesan. Okay, tidak lagi sekali, tidak ada audio. Cuma ada pergerakan. Jadi macam mana kita nak menarikkan dia lagi, kita kena tambah kesan khas ataupun special effects. Okay, bunyi khas. Okay, apa yang kita nak gunakan adalah kita nak gunakan GarageBand. Okay, saya akan tunjukkan di mana GarageBand. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai iPad atau iPhone macam ni GarageBand, kalau di MacBook juga sama simbolnya, cuma nanti interface-nya berbeza ya. Okay, sekarang kita tunjuk yang di iPad dulu. Kita klik iPad, GarageBand. Kalau ada apa-apa soalan, boleh lontarkan di ruangan komen ataupun angkat tangan dan puan moderator kita akan bantulah kalau ada apa-apa yang saya terlepas. Okay. Alright. Okay, di sini, di kawasan sebelah sini semua adalah semua file-file audio yang telah saya pernah hasilkan. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah menggunakan GarageBand, maka di kawasan sini adalah kosong, tidak ada file. Okay, jadi kita nak create apa tadi? Kesan khas atau special effects. Okay. Kita tengok bahagian atas sekali ada simbol tambah. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, simbol tambah di sebelah kanan atas. Okay, kita klik. Okay, di sini kita ada dua, macam saya cakap tadi, tracks dan live loops. Okay, live loops dengan tracks. Kita akan pergi satu persatu. Okay, saya mulakan dengan live loops. Okay, kita mula dengan yang asas dahulu ya. Kita tidak akan pergi terlampau in-depth supaya tidak confused. Okay, kita cuba yang basic dulu. Okay, live loops. Live loops ni apa? Live loops ni adalah koleksi sound packs ataupun kumpulan-kumpulan bunyi dan lagu yang telah dihasilkan oleh Apple yang dimasukkan ke dalam GarageBand secara percuma. Okay, tidak perlu beli, tidak perlu tak ada purchase, tak ada. Kita dah ada dalam Apple punya aplikasi. Cuma tidak ada semua ini. Kalau saya swipe ke kanan, okay, tuan-tuan dan puan dapat lihat saya ada banyak sound packs. Setiap satu ini sound packs yang berbeza yang telah dikategorikan mengikut genre. Kalau tuan-tuan dan puan tidak pernah menggunakan GarageBand, tuan-tuan dan puan boleh lihat dalam sound library, itu cube yang pertama ini. Okay. Dekat sound library ini, saya tekan ya. Okay, di sini ada semua sound packs yang kita boleh download dan simpan di dalam kita punya GarageBand, dan dari situ kita boleh edit dan buat lagu kita sendiri. Okay, lagi banyak kita edit, kalau kita lagi banyak kita download, lagi banyak pilihan kita boleh gunakan untuk menghasilkan bermacam-macam lagu ataupun kesan khas yang berbeza. Okay, saya tekan see all supaya tuan-tuan dan puan boleh lihat berapa banyak. Okay, ini dia. Semua sound packs ini telah saya download. Jadi dia tulislah downloaded. Kalau tak, dia kalau kita tekan, dia akan tulis kat sini get. Get maksudnya kita belum download. Tapi sekarang saya dah download. Semuanya sudah ada dalam saya punya iPad. Okay, sekarang saya patah balik ke sound library. Okay. Kalau tak download, tak boleh. Boleh walaupun tak download. Cuma tak banyaklah pilihan. Ada sikit je. Ada EDM, hip hop. Tapi yang macam yang khas macam dekat sini Chromium Free ni, Animal Kingdom, Skyline Measure, yang ni tak ada. So kena download lah. Kalau tak download, kita tak boleh, tak dapatlah nak gunakan sound tu. Okay, sekarang kita cuba buka salah satu sound packs. Setiap sound packs ini mempunyai banyak
bunyi dan juga lagu yang boleh kita gunakan. Okay, kita ambil satu ya. Kita ambil genre rock. Kita tekan rock. Okay, tuan-tuan dan puan dapat lihat. Okay, ini adalah live loops. Inilah yang kita panggil live loops. Di dalam genre rock ada instrumen. Okay, lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada pelbagai instrumen yang boleh digunakan, dimainkan dalam genre rock. Ada drum, ada gitar bass, ada gitar rhythm, lead gitar. Okay. Semua ini telah disusun di dalam soundpack rock. Dan kemudian tuan-tuan dan puan lihat ada banyak sel ataupun cube. Sel atau cube yang berwarna, warna biru dan warna gold ni. Ini semua adalah, setiap satunya adalah bunyi ataupun lagu yang unik. Setiap satunya tidak sama, tapi dimainkan oleh instrumen lah. Contohnya yang pertama ini kita ada drum. So ini ada drum, yang nombor 2 pun drum, ini semua ada drum. Satu row ini adalah drum, tapi setiap satu row ini, setiap satu sel ini mempunyai beat yang berbeza. Okay. Kita lihat row yang kedua, ini gitar bass. Kita ada berapa sel ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11 sel, jadi ada 11 gaya permainan, gaya lagu dimainkan oleh gitar bass. Okey, apa kata kita cuba tekan dulu satu. Kita cuba tekan yang atas sekali, sebelah kiri, drum ya. Okey. Nama dia live loop jadi dia looping lah. Dia looping, dia akan continuous playing. Ya, dia akan bermain secara berterusan. Sebab tu nama dia live loops, dia looping. Dia akan main secara berterusan sampai kita stopkan dia. Cuba kita dengarkan gitar bass. Baik. Rhythm gitar. Lead gitar. Ini adalah contoh lagu-lagu yang terdapat dalam soundtrack rock. Macam mana kita nak mainkannya? Okay, kita boleh mainkan, kita boleh eksperimen, kita boleh dengar satu-satu dan mana yang kita minat, kita boleh rekod lah kemudian. Kita hanya perlu tekan dan rekod sahaja nanti. Okay, saya bagi contoh ya. Okay, sebenarnya susunan sel-sel ini semua telah disusun mengikut susunan lagu yang normal. Okay. Lagu biasanya dia ada intro. Okay. So jadi depan sekali ni adalah intro. Satu kolom ni. Okay. Ikut pergerakan saya punya assistive touch ni. Okay. Satu kolom ini daripada drum, kita bass, kita lead dan seterusnya sampai bawah ni. Ini satu row ni intro. Jadi kalau kita nak mainkan semua serentak, boleh ke? Boleh tak ada masalah. Kalau kita nak mainkan semua ni serentak, yang pertama apa kita kena buat? Nampak tak chevron bawah ni? Macam bentuk chevron yang menunjuk ke atas ni. Macam anak panah ke atas ni. Kita tekan saja dekat sini dan dia akan play semua instrumen yang berada dalam kolom yang sama. Okey, kita cuba tekannya. Okey, itu intro. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan intro yang ada genre rock ni, contohnya kita nak buat video pembelajaran, kita ada intro depan untuk memperkenalkan tajuk dan juga nama pensyarah. Kita keluarkan, contoh kita guna Keynote tadi kan, keluar buat animation, tajuk dan pop up gambar pensyarah yang terlibat lah. Kita buat intro lagu rock ni pun boleh juga. Jadi untuk memperkenalkan tajuk intro. Itu salah satu cara lah. Okey, kemudian kita lihat yang sebelahnya, dia tak sama. Yang nombor 2 pun berbeza ya. Okey.
Chorus, macam mana dengan chorus? Dan ada bridge, dia ada complete. Semua part ada. Okay, macam yang tuan-tuan pun dapat lihat, hujung sekali ni ada fade out kan. Ini outro lah. Jadi complete, satu lagu yang complete daripada depan, intro, verse, chorus, bridge sampai outro. Complete satu lagu genre rock. Jadi kalau tuan-tuan nak gunakan bahagian depan saja boleh, bahagian belakang saja boleh, nak gunakan depan sampai belakang pun boleh, nak pilih certain sound saja pun boleh. Contohnya saya tak nak drum ni, saya nak main gitar saja. So kita klik gitar saja. Boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti kita, semua dah ada. Kita klik je sound yang kita suka. Okay, sekarang kita patah balik ke belakang. Kita patah balik pada sound pack yang lain. Okay. Tadi rock. Okay, kita tengok Chinese modern ada, Chinese traditional ada. Explore ada macam-macam, ikut kreativiti kita. Kalau kita buat video berkenaan dengan sejarah peradaban Cina, boleh gunakan lagu daripada Chinese traditional. Okay, kemudian kita juga mempunyai Animal Kingdom. Okay, ini berbeza sedikit dengan kita punya yang tadi. Animal Kingdom ni bukanlah lagu, tetapi bunyi-bunyian binatang. Bukan untuk buat lagu saja, untuk buat bunyi. Sebab tadi kita punya elemen yang pertama tadi apa? Bunyi kesan khas, okay? Special effects. So kita lihat dekat sini ada bermacam-macam bunyi binatang. Okay, saya contoh, saya tekan ikut cue yang pertama atas sekali sebelah kiri. Kita ada bunyi ayam, lembu, macam-macam. Okay, kita try satu lagi yang lain. Apa tu? Rattlesnake. See, ada banyak bunyi, ada berbagai-bagai bunyi yang kita boleh gunakan dalam kita punya video. Yang ni semua bunyi-bunyian binatang. Okay, kalau ada apa yang berkaitan dengan binatang, kita boleh guna kat sini lah. Okay, kita patah balik ke belakang. Okay, berbalik kepada video kita tadi. Okay, video yang saya hasilkan tadi menggunakan Keynote adalah video planet. Okay, planet. Jadi ada planet bumi, ada planet Mushtari dan sebagainya. Jadi kita nak cari satu kesan khas yang berkaitan dengan planet. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di bahagian bawah ini. Okay, yang ini, yang saya gerakkan ini. Okay, ini sound pack ini namanya Planetarium. Dah ada dah Planetarium. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kalau tidak pernah gunakan, boleh cari dalam sound library macam saya cakap tadi dan download. Okay, sebab yang tu kena download. Percuma, tak payah bayar apa-apa. Pergi dekat sound library, download semua yang ada lah. Kalau space besar, download lah semua. Macam saya download semua sebab kadang-kadang tak tahu mana kita nak guna kan. Okay, contoh yang ini kita nak gunakan Planetarium. Okay, saya klik Planetarium. Okay, di sini kita ada beberapa instrumen yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan kesan bunyi dan juga lagu yang bertemakan planetarium atau planet. Okay, sesuai lah dengan video tadi. Okay, cuba kita play satu. Chevron yang pertama ni, kita play satu.
Dia selalu kalau space ni dia punya vibe dia macam tenang je kan. Tenang-tenang macam tu. Jadi kita try nombor 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Roger, 0G, and I feel fine. Nice to be in orbit. One, two, three, four. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, kita ada beberapa jenis bunyi dan instrumen yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi planetarium ni. Cuba tengok atas sekali ada synthesizer, ada keyboard. Synthesizer lah banyak, synthesizer. Jadi bunyi-bunyi ni menghasilkan bunyi-bunyi yang macam eerie kan, macam space vibe tu. Kemudian kalau perasan ada bentuk mikrofon ni. Mikrofon ini adalah audio clip. Audio clip apa tu? Dengar tak? Cuba dengar. Discovery, go at throttle up. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Siapa cakap tu? Saya rasa ini adalah orang pertama yang mendarat di bulan. One small step for man. So itu adalah audio clip pun ada. So menarik. Kita ada macam-macam sumber yang memang dah sedia ada dalam Apple. Tak perlu kita download, search, dah ada dalam ni. So kita boleh gunakan. Yang bawah-bawah ni apa ni? Yang ni. Kalau tuan-tuan dan puan tahu beberapa tahun lepas ataupun 2 tahun lepas NASA ada mengeluarkan bunyi-bunyi space, bunyi Saturn, bunyi apa lagi, Jupiter yang dirakamkan di angkasa lepas. Jadi ini adalah contoh sampel-sampel bunyi angkasa. Ini bukan bunyi instrumen tapi bunyi-bunyi angkasa. Boleh kita gunakan untuk kita punya video tadi. Jadi tadi kita dah dengar semua sampel audio, synthesizer, audio clip dan juga bunyi angkasa. Kita pilih lah mana yang kita nak gunakan untuk clip tadi. Sekarang saya rasa saya nak gunakan clip. Untuk klip tadi bunyi planet bumi sedang bergerak daripada dekat dan menjauh. Daripada foreground pergi ke background. Kalau ikut kita punya video tadi, kalau tuan-tuan lihat balik ini, ini kita punya bumi akan bergerak, gerak macam dia mengorbit tapi dia menjauh daripada dekat, dia menjauh. Kita cari satu sound effects yang mungkin sesuai untuk kita gunakan dalam klip itu. Cuba kita lihat. Saya rasa kita cuba je, kita buat terus. Kita buat yang baru lah. Memang dah ada dah siap, kita buat yang baru. Kita buat yang baru ya. Tuan-tuan dengar tak? Itu bunyi macam kalau kita bayangkan spaceship sedang bergerak, ada bunyi low bass kan, ataupun bunyi komet sedang lalu melepasi kita punya kapal angkasa, ada bunyi macam bunyi bass bergegar. Saya rasa yang ini sesuai. Jadi kalau kita guna headphone tu mungkin lagi ni sebab bunyi dia bass kan, low.
Okay, saya rasa nak gunakan bunyi yang ini untuk kita punya video tadi, dan saya nak tambah sikit lah bagi layer layer kita ada lapisan bunyi yang menarik. Okay, satu saya dah pilih yang itu, kita masukkan sikit dengan lain saya suka bunyi ni. Walaupun saya tak tahu tu bunyi apa sebenarnya, tapi saya suka. Saya nak gunakan bunyi itu. Kemudian saya nak masukkan mungkin klip suara sikit. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Saya nak masukkan yang ini. Sebab apa dia kata welcome home? Sebab bumi kan? Bumi, planet bumi kan rumah kita. So mungkin tu saya punya idea lah. Tapi tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan idea masing-masing lah, mengikut apa bahan yang kita ada ni. Okay. Right. Macam mana kita nak record? Okay, tadi saya dah pilih yang ini satu. Kemudian yang ni tadi kan? Dua. Yang ni. Welcome home. Okay. Welcome home, Columbia. Salah satu caranya, okey, kita lihat button-button yang ada di atas ni. Button yang paling orang ramai kenal kat sini, 3 ni. Saya rasa ramai kenal button 3 ni. Okey, kalau boleh lihat, okey, yang pertama macam segitiga ada tanda dash di belakang itu, tanda palang tu adalah untuk back kepada track yang asal. Button segitiga yang tengah-tengah ni adalah button play. Okey, saya rasa ramai kenal button play untuk kita mainkan lagu ataupun sesuatu. Kemudian button warna merah. Merah bulat ni, mesti ramai tahu warna merah ni adalah button untuk kita merekod. Okay, untuk kita mula merekod. Okay, bila kita tekan button merah ini, dia akan keluar cue countdown. 1, 2, 3, 4. Kita lihat dulu ya, tengok ya, contoh. Okay, itu countdown. Untuk kita mula merekod, merakam. Okay, selepas nombor 4, GarageBand akan merakam bunyi yang kita mainkan. Okay, bunyi yang kita mainkan akan direkam selepas nombor 4. Okay, dia bagi kita time lah, dia bagi kita masa, ruang kelegaan untuk kita bersedia. Okay, sebab kita nak tekan mana bunyi yang kita nak. Okay, yang bunyi tok 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 tu adalah kiraan lah metronom. Okay, sedia ya. Okay, sekarang kita akan cuba merakam video, klip audio. Okay, saya akan tekan butang record ini. Kemudian saya akan tunggu 1, 2, 3, 4. Sebelum nombor 4 pun saya dah boleh tekan. Mungkin nombor 3 saya dah boleh tekan, saya dah boleh pilih audio. Okay, supaya dia akan rakam selepas nombor 4. Okay, saya tunjukkan. Okay, lihat ya. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Okey, nampak Okey, tadi tak ada garisan di sini. Itu maksudnya kita telah merakam. Okey, bila tekan butang rakam merah, kita tunggu Q4. Kita tekan je mana audio yang kita nak dan dia akan mula merakam. Kemudian sudah selesai satu, sama ada kita nak selesaikan habis satu cube, satu sel ni habis main. So kita tunggulah sampai dia habis main, kita tekan stop kat atas ni. Stop tadi ada stop kat sini. Kalau kita nak berhenti di tengah-tengah pun boleh, ikut kita punya kreativiti. Okay, macam mana kita nak dengar balik apa kita rakam tadi? Okay, tekan saja button play ni. Okay, bila tekan button play, dia akan mainlah apa yang kita rakam tadi. Tekan ya. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Stop. Okay. Itu adalah audio yang telah kita rakam. Okay. Kalau nak nampak lebih jelas, okay. Nampak tak? Okay, ikut saya punya assistive touch ni. Okay, sebelah simbol mikrofon. Okay, nampak simbol mikrofon ni? Okay, sebelah dia ada kotak-kotak garisan-garisan rectangle ni. Okay, cuba tekan kita tekan. Okay, tengok ini timeline kita lah. Timeline mana kita rakam tadi. Okay, saya akan gunakan 2 jari untuk kecilkan timeline sebab ni besar sangat kita tak nampak. Saya kecilkan macam kita pinch gambar kan. Kita pinch out. Okay, lihat Okay, saya gerakkan playhead ni. Ini adalah bunyi yang kita rakam tadi. Okay, kita play lagi sekali. Tengok. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Okay, kalau kita puas hati dengan kita punya audio, kita tak nak edit apa-apa, selesailah. Tapi kalau kita nak potong, nak edit, ada masalah. Kalau macam contoh, tengok nombor 3 ni, kita ada satu Planetarium Effects. Yang kedua, Columbia Home tu.
Yang ketiga, discovery launch. Okay, discovery launch. Oh betul, discovery launch ni kan roket keluar, roket dilancarkan. Okay, saya rasa macam panjang sangat. Saya nak pendekkan sikit. Saya tap. Okay, saya tap dekat discovery launch ni. Dia dah highlight warna putih. Okay, tuan-tuan dan puan tengok sebelah kiri ni ada tebal sikit kan. Sebelah kanan pun ada tebal sikit kan. Yang itu kita panggil handle. Kita pegang handle tu, tarik. Bagi pendek sikit. Sebab panjang sangat lah. Tapi kita pendekkan sikit. Pendekkan sikit. Okay, jadi tengok kita perhati tak dengan panjang dia. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Okay, kalau kata dah perhati, kita nak jadikan dia lagu ataupun bunyi khas yang kita nak masukkan ke dalam video tadi. Okay, macam mana caranya? Okay, kita hanya perlu keluar balik ke keluar ni. Okay, tengok butang file sebelah kiri atas. Okay, saya gerak-gerakkan ni. Keluar balik ke depan. Okay. Sekarang kita dah ada satu file baru, nama dia My Song. My Song ni adalah yang kita baru buat tadi. Kalau tadi tak ada, sekarang dah ada dekat sini. Jadi apa-apa file yang kita baru buat, kita baru akses, dia akan naik ke sebelah kiri sekali. So sebelah kiri sekali adalah yang ni lah, recents. Sebab dia yang paling baru kan. So kita nak jadikan dia lagu. Tapi sebelum tu kita tukar nama dulu. Sebab kalau tak tukar nama nanti kita confuse. Okay, kita tekan, kita tap and hold. Okay, dia akan keluar pop-up window macam ni, pop-up macam ni. Okay, kita tekan rename. Tukar nama dulu supaya tak confuse. Okay, kita jadikan dia bunyi, nama dia bunyi khas. Bunyi khas. Dan kita dah tukar nama. Sekarang kita nak jadikan dia lagu ataupun bunyi. Okay. Baru kita boleh masukkan dalam Keynote. Okay. Apa kita kena buat? Macam tadi, saya ulang balik. Kita tap and hold. Keluar pop-up window macam ni. Tekan button share. Mana share? Bawah sekali sini. Atas delete. Jangan tekan delete hilang. Okay. So tekan share. Baik. Tekan dia share, dia akan keluar satu pop-up macam ni. Okay. Share song. Choose a format for bunyi khas. Okay. Tajuk dia bunyi khas kan. Yang pertama, song. Song ni lagu. Yang kedua, ringtone. Ringtone ni maksudnya kalau kita jadikan song tadi, nak jadikan dia ringtone. Maksudnya kalau ada orang call ataupun masuk email, kita nak guna bunyi planet tadi kan, pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, project. Project ni maksudnya tadi format yang GarageBand tadi, kita nak edit tapi kita tak ada idea ataupun kita nak bagi orang lain, so sambung. Kita bagi di project ni. Nanti dia boleh ambil dan juga edit lah untuk kita. Simple je, orang faham. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okey, baik, saya sambung ya. Okey, jadi kita nak editkan dia lagu, tekan song. Okey, tekan song, dia akan keluar macam ni. Audio quality. Quality audio. Okey, lagi kecil beat ni, bunyi dia low quality lah. Lagi tinggi beat dia, bunyi dia lebih berkualiti. Jadi nak pilih yang mana? Okey, ikutlah keperluan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya saya ambil high quality ni. 192 kbit per second ni sangat berkualiti macam CD bunyi dia. Tapi kalau space kita kecil, kita ambil yang kecil-kecil lah. Jangan ambil besar-besar. Yang bawah-bawah ni tak perlu pun sebenarnya sebab size ni besar. Sebab dia adalah professional app. Jadi dia boleh buat lagu yang berkualiti. Tapi untuk kita nak buat video, cukuplah high quality ni pun dah terbaik dah. Okey. Kemudian nama artis bawah ni boleh tukar kalau nama kita, composer, album. Jadi dia tak keluar dekat sini, nanti dia keluar dekat kalau macam kita ada satu aplikasi macam Spotify ataupun kita upload kita punya lagu dalam Apple Music, dia keluar dekat situ. Tapi kalau dekat file macam ni tak keluar. Okay. So kita hanya perlu klik high quality lah. Saya recommend high quality. Dan kita tekan share. Okay. Bila tekan share, dia akan keluar pop-up macam ni. Tekan open in. Okay, dia akan export. Dia akan export. Dia akan tukarkan menjadi format lagu. Okay. Jadi bila dah siap, dia akan keluar macam ni. Kita pilih save to files. Simpan dalam file. Dalam file. Dia akan masuk kita punya folder file lah dalam iPad kita. Okay. Kalau nak tukar nama, ini tukar nama. Tapi saya tak tukar lah. Saya pakai nama ni je. Kita save. Okay, sekarang dah save. Dah convert jadi lagu. Apa kita nak buat? Kita nak masukkan bunyi khas tadi dalam kita punya
Keynote. So kita buka balik Keynote kita. Smart Keynote. Alright, kita nak masukkan dekat sini. Okay, nak masukkan bunyi tadi. Macam mana nak masukkan bunyi tadi? Sama macam kita masukkan gambar ataupun shapes. Kita pergi kepada butang plus. Okay, butang plus ni, tambah ini. Tekan dan kita akan dapat macam inilah. Okay, apa kita nak ambil? Kita ambil foto, kamera semua. Kita pergi ke bawah sekali yang ini. Insert from. Insert from file. Ini gambar apa? Gambar folder file. Sebab tadi kita punya audio masuk dalam file. So sekarang kita nak ambil lah balik. Insert from. Lihat. Dah ada dekat atas sekali. Yang sebelah kiri sebab ni yang terkini bunyi khas. So kita boleh klik sahaja dan dia akan masuk ke dalam kita punya Keynote. Okay, dia masuk punya, saya kecilkan sikit Keynote. Okay, dia akan masuk dalam kita punya Keynote. Okay, nak tahu betul ke tak? Tekan speaker tu. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Okay. So betul lah, ini adalah bunyi yang kita nak tadi. Jadi macam mana kita nak animate kan dia? Nak bagi dia berbunyi. Okay, cuba kita play jap. Keluar tak bunyi? Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Keluar. Tapi dia bukan automatik sebab dia masuk macam tu. So dia macam kita bayangkan dia macam shape yang kita masukkan tadi. Okay? Kita nak animatekan dia. So supaya dia berjalan serentak dengan kita punya bumi tadi. Okay, apa kita kena buat? Kita klik. Nampak? Bila kita klik speaker tu, dia ada animate. Kita tekan animate. Okay, tengok yang bawah sekali. Di sini, start audio. Start audio, tekan. Lihat, dia akan default kepada on tap. So bila kita tap, baru dia play. So kita nak dia play on tap, kita nak dia play bersama-sama dengan bumi tadi. So bumi tu bergerak, dia pun bergerak. Jadi serentaklah. Bumi tu bergerak, bunyi pun berjalan sekali. Okay, so kita tekan. Okay, sebab tadi sensation daripada saya punya slide. Cuba play dulu ya. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Cuba lagi sekali. Kita lihat. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Okay. Dia pendek je lah sebab slide saya dua nak satu, dua. Okay, yang saya buat pun dekat-dekat. Tapi bunyi tadi pun pendek kan, saya dah pendekkan. Jadi itulah dia kesan khasnya. Okay, kita buat kesan khas. Welcome home, tu Columbia. Beautiful, bergerak beautiful. dan kita dapat dengar macam mana ada suara orang. Kita macam terbayang lah macam mana kita punya space adventure tu. Okay, itu bunyi, kesan bunyi. Okay, sekarang kita nak lihat muzik latar. Muzik latar tu apa? Apa beza muzik latar dengan kesan bunyi? Apa beza dia? Muzik latar dengan kesan bunyi. Muzik latar adalah background music. Okay, lagu yang mungkin bermain sama ada sepanjang video ataupun pada setengah tempat dalam video. Tapi kesan bunyi tu apa? Kesan bunyi tu biasanya dia komplement kepada video. Contoh kita buat planet, ada bunyi planet. Kalau kita ada buat roket, ada bunyi roket. Kalau kita buat video bayi menangis, ada bunyi bayi menangis. Itu kesan bunyi. Muzik latar pula adalah muzik, lagu, okay, yang bermain sepanjang video. Okay, sekarang saya ada satu klip. Sama juga klip yang tadi. Tapi tidak ada sebarang bunyi. Lagu latar pun tak ada. Okay. Video dah ada animasi. Jadi macam mana kita nak bagi yang lebih menarik? Kita letakkan lagu latar ataupun background music. Okay. Kita proses yang sama, kita ulang balik, kita pergi kepada GarageBand. Okay. GarageBand ni kita memang akan guna muzik daripada GarageBand. Nak download daripada sumber lain, ada risikonya lah. Takut lagu yang kita gunakan tu ada copyright. Okay. Jadi kita buat sendirilah. Benda dah ada dalam GarageBand. Dah ada package sound pack semua ada. Kita gunakan saja. Okay, saya ulang balik ya, kita gunakan keadaan yang sama. Okay, pergi ke atas, ada simbol plus ni. Okay, kita klik simbol plus. Kita gunakan live loops yang sama. Kenapa? Kenapa tak guna yang lain? Yang lain pun boleh, tak ada masalah nak guna. Cuma sebab kita nak dapatkan vibes planetarium, planet-planet, space, kita guna balik sound pack yang tadi.
Tapi semuanya ikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan lah. Bergantung kepada konten video yang cuba tuan-tuan dan puan-puan hasilkan. Okay. Pada saya nak pergi menjurus ke arah bunyi-bunyi planet tu, so saya akan gunakan yang ini untuk buat lagu. Tadi dah kesan khas, yang ini lagu. Jadi macam mana kita nak buat lagu? Kita gunakan benda yang sama, kita pilih mana sound yang kita minat, kemudian kita rakam dan jadikannya lagu. Okay, sekarang kita pilih dulu sound. Saya tak nak gunakan banyak sangat. Okay, tadi klip tadi mungkin dalam 5 saat. Jadi kita ambil dalam 5 saat lah atau lebih lah. Okay, kita rakam. Kalau panjang kita boleh potong. Kalau pendek dah tak, kita tambah lah. Okay, kita pilih dulu synthesizer. Saya tak tahu tapi saya minat betul bunyi-bunyi macam ni. Saya akan masukkan dalam lagu lah tu. Okay, saya dah, yang ni saya nak masukkan dalam lagu. Saya cari bunyi-bunyi yang macam lagu sikit. Yang ni menarik. Keyboard Okey, macam tadi kita boleh main beberapa sel serentak. Boleh tak kita main yang sebelah dia dengan contoh saya main yang ni tadi kan. Saya nak main yang ni juga serentak. Macam tadi kita main atas dengan bawah serentak. Okey, atas dengan bawah serentak boleh. Tapi boleh tak kalau kita nak main ini kemudian yang ni juga. So kita ada dua keyboard. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh main yang ini dengan yang ini serentak? Okey, konsep dia macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan kena bayangkan satu instrumen ni, warna merah ni, keyboard ni, kan ada satu instrumen je kan. Bila ada satu instrumen, ada seorang je yang main. Kalau seorang je yang main, dia tak boleh main dua lagu. Sebab dia cuma ada satu instrumen dan dia ada seorang. Jadi kita tak boleh main lah dua-dua ni. Dia tak boleh main sound ni, dia tak boleh main sound ni. Pening dia. Kita kena anggap dia macam orang yang sebenar. Sebab ini bukannya bunyi MIDI yang biasa, ini adalah bunyi rakaman audio. Kalau tuan-tuan pun lihat yang macam wave ni, wavelength ni, itu menunjukkan dia adalah audio sebenar, bukannya MIDI. Bukannya computer generated. Jadi okay, saya nak pilih yang ini. Kemudian habis, kenapa tak boleh main yang lain ke? Boleh, tapi dia akan ambil turn lain lah. Contoh saya main yang ini, lepas tu saya main yang ni pula. Boleh, dia boleh main tapi ikut turn lah. Yang atas ke bawah boleh main serentak sebab dia orang yang berbeza. Tapi nak untuk main lagu yang sebelah tu, dia kena take turn lah. Main yang ni dulu, lepas tu dia main yang ni. Okay. So, okay, saya nak ambil dua ni lah. Mula saya main yang ni. Lepas tu saya nak main yang ni. Lepas tu saya tambah bunyi ni. Dengan ni sikit. Ada bunyi macam eerie space kan, macam seram-seram kan. Okey, saya nak guna yang tu juga. So sekarang cuba kita rakam cuba kita rakam. Sama juga, kita pergi button record yang atas ni warna merah ni. Bila kita klik, dia akan bagi cue 1 2 3 4 dan kemudian kita boleh play. Okey, itu saya pilih sendiri satu-satu macam tu. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tak nak pilih, nak senang, nak cepat, terus macam saya cakap tadi, tekan button record ni dan terus tekan satu kolom terus ni. Pilih je satu. Dia akan main semua terus, serentak. Itu kalau nak guna satu kolom terus lah. Tapi kalau macam saya suka pilih-pilih. Mana yang saya minat, saya ambil. Okay. So saya macam tu lah ya. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak senang, kita terus tekan yang bawah tu, dia akan play satu kolom terus. Okay, sekarang kita cuba record. Dia. Yang mana tadi? Okay, itu.
Okey. Itu lagu yang kita dah buat. Alright, cuba kita patah balik kita patah balik ke sini. Yang ni sebelah mikrofon ni ada yang rectangle ni, kita tekan untuk kita lihat kita punya sound wave, timeline kita. Adakah kita berpuas hati? Cuba kita play. Okay, kita kecilkan sikit. Okay, kalau rasa dah puas hati, kita boleh export lah. Kalau tak puas hati, kita nak tambah lain, boleh, tak ada masalah. Kita boleh pergi balik dekat. Tadi sebelah mic ni ada rectangle kan. Sekarang tukar jadi square kan. Kita tekan balik. Dia akan patah balik sini lah. Kita nak tambah apa-apa, tambah. Tak ada masalah. Kalau tak puas hati, tambah. Okay, contoh dekat sini tak ada drum lah. Saya tak ada drum, macam kurang kan. Kita nak tambah drum. Dekat mana kita nak ambil drum? Ada banyak cara lah. Tapi kalau nak paling senang, okay, puan-puan dan puan-puan lihat sebelah kiri atas tadi tak nampak nombor 4 ni. Nombor 4 ni sebenarnya berapa? Nombor 4 ni adalah jumlah lagu yang ada, yang telah saya buat. Tapi kalau tuan-tuan puan belum pernah buat, dia tak ada nombor 4 ni lah. Dia ada cuma logo loop ni. Loop macam tali. Tali, nampak tu? Tali loop. Okay. So, dia akan terus pergi files ni. Files ni adalah yang saya telah buat menggunakan GarageBand. Kalau tak pernah buat, dia tak ada kat sini lah. Kalau pernah buat, dia ada. Alright. Kemudian dia ada, kita pergi sebelah ada, Apple Loops. Apple Loops. Jangan confuse Yang kotak-kotak kita buat ni, Live Loops. Yang ini, Apple Loops. Apa beza dia? Sama, dia punya bunyi-bunyian. Tapi, kalau tuan-tuan dan puan-puan menggunakan MacBook, MacBook ada Apple Loops. Ada benda ni. Semua ni ada Apple Loops. Dia sama macam Live Loop, cuma dia dalam ni, Apple Loops. Dan kita boleh tarik masuk dalam kotak-kotak ni untuk buatkan lagu. Tapi kalau dalam MacBook, setahu saya tak ada Live Loops. Betulkan saya kalau silap, tapi setahu saya, GarageBand untuk MacBook tidak ada Live Loops. Tapi Apple Loops ada. Apple Loops ada. Okay. Jadi dekat sini, ada bermacam-macam bunyi-bunyian. Kita boleh ambil, tarik, masuk. Tarik dia masuk. Okay. Nanti saya tunjukkan macam mana. Okay. Tengok dulu sikit. Tadi Apple Loops, ini files, ini music. Music ni apa? Music ni adalah lagu yang kita ada dalam Apple Music. Kalau kita ada subscribe Apple Music, kita bolehlah ambil dekat sini kan. Okay. Tapi itu lagu yang dah di copyright kan. Jangan ambil lah, nak dengar, nak edit. Bolehlah Okay. Tapi kita nak buat lagu sendiri. Kita pergi ke Apple Loops. Saya nak cari drum. Okay, sebenarnya dia akan senaraikan semua dekat sini. Kalau kita tahu apa kita cari, senang. Tapi kalau kita tak tahu, terpening. Banyak sangat ni kan. Nak tekan-tekan satu-satu banyak sangat. Tak ada masalah. Okay. Tuan-tuan lihat dekat atas ni, ada instruments. Ada genres. Ada descriptor. Kita ambil instrument. Tekan instrument. Lihat. Semua instrumen yang kita boleh gunakan. Okay. Yang pertama ada all drums. Yang kedua kits. Kits ni drum juga. Tapi dia dah dalam satu kit yang sama, ikut genre dan player yang berbeza. Ada gitar bass, ada gitar, piano, synthesizer, and strings, electric piano, mallets, percussion, shaker, conga, tambourine, bongo, woodwind, vocals, semua ada. Semua boleh pilih. Macam saya cakap tadi, saya nak masukkan drum. So saya ambil kits lah. Saya ambil kits. Okay, jadi dia dah filter. Okay, tadi yang lain semua dah buang. Dia tepikan. Dia tinggalkan drum je. Kit drum. Okay, dekat sini kita boleh pilih mana yang kita berkenan lah. Okay, kita nak try yang ni. Endless 11 hour. Kita klik je. Yang ini. Okay. Saya klik ini. Okay, kita klik lagi sekali dekat dia untuk kita stopkan dia. Okay, kita nak try dengar masuk tak? Stop.
akan stop ya. Okay. Okay, saya rasa saya nak try masukkan. Nak tengok jadi ke tak jadi. Bunyi tu maksudnya ngam ke tak ngam. Kalau kita nak ubah soal lah kan. Alright. So apa kita kena buat. Okay, kita tap je dekat ni. Yang kita nak ni. Tarik je. Masuk je dekat mana-mana ni. Tak kisah. Masuk je mana-mana Okay. Contoh saya nak buat sini kan. Okay, dia dah masuk dekat situ. Kita pangkah dulu Apple Loops ni. Tutup dulu. Okay, ini bunyi tadi. Okay. Dekat sini, apabila telah masukkan bunyi drum tadi, kita minat tadi, katakan kita dah buat lagu. Kita nak tambah je. Okay, apa kita kena buat? Okay, contoh mereka lihat kat atas, nampak bentuk segi rumah terbalik ni. Ini adalah playhead. Playhead. Playhead kita. Okay, kita tarik balik ke belakang supaya dia pergi pada zero. Dia start from zero. Okay. Kemudian macam biasa, kita tekan button record. Okay, kita record dan kita tekanlah button drum ni. Okay, kita habiskan satu row tadi. Okay. Dah selesai. Nak tengok kat mana? Patah balik lah. Patah balik dekat atas. Okay, tengok kat atas ni. Dah tukar gambar orang drum kan. Sebab kita tengah pilih orang drum tadi. Kita tekan balik kat timeline. Kita lihat. Kita pinch. Kita pinch. Okay, tengok panjang mana. Panjang. Lagu kita. Play sekali tengok. Okay, kalau rasa okay. Apa kita kena buat? Kita save lah balik macam tadi. Alright. Okay, tengok kita cuba. Macam mana nak save? Kita pergi dekat file. Lagu atas sekali sebelah kiri di bawah jam ni. Ada gambar file kan. Tekan. Okay, lihat dia akan pergi ke sebelah kiri sekali sebab dia recent file yang terkini. Okay. Kita tap and hold. Rename. Okay, tadi bunyi khas. Sekarang kita tukar tajuk dia lagu angkasa. Okay. Lagu angkasa. Okay, ini adalah lagu kita tadi. Macam mana nak jadikan dia lagu? Macam mana nak masukkan dalam Keynote? Proses yang sama, kita ulang balik. Kita tap and hold. Kita tekan button share. Right? Okay, sama juga, kita pilih song. Tapi kalau rasa kita sedap je buat ringtone, tekanlah ringtone. Okay, boleh guna untuk ringtone. Tapi kalau tak, kita buat song lah. Okay, tekan song. Okay, setting yang sama, kita pilih high quality. Tapi ini terpulang pada tuan-tuan dan perempuan punya soalan. Kalau rasa macam besar sangat buat apa kan? Saiz iPad dah penuh. Ambil lah yang medium atau low. Okay, terpulang. Tapi dia punya saiz tak banyak beza pun. Sebab lagu ni pendek. Okay, melainkan kita buat lagu yang panjang sampai 3 minit tu, baru nampak beza dia. Okay, macam biasa, tekan open in. Okay, dia akan export. Kita tunggu. Seronok kalau kita guna GarageBand. Kalau kita ada GarageBand dalam iPad ataupun Mac, cuba explore. Lagi syok kalau pakai headphone kan, boleh dengar dengan jelas. Kita boleh tenggelam dalam GarageBand tu. Okay. Kemudian kita save to files. Save to files. Okay, lagu angkasa. Oh, saya dah ada satu nama lagu angkasa juga. Okay, lagu angkasa 2 lah kita buat nama dia. Save. Okay, sekarang sudah save. Saya bila sebut save ni, saya teringat seorang pensyarah saya dulu. Dia save, dia terjemahkan sebagai selamatkan. Seronok. Okay, save. Kita dah save. Kita nak masukkan lagu dalam slide.
inilah kita nak masukkan lagu background. So apa kita kena buat? Kita pergi kepada button plus atau tambah ni. Okey, button tambah kan. Kita pergi kepada insert from file. Okey, gambar file, insert from file. Insert. Okey, lagu angkasa 2 sudah ada. Okey, kita klik. Okey, sudah masuk. Kan saja. Betul, ini lagu kita tadi. Tak apa ke kita letak dekat tengah-tengah tu? Nanti kan nampak button play tu. Nampak ke? Cuba tengok kita play tengok Tak nampak. Dia tak keluar. Jangan risau. Dia tak akan keluar. Dia tak akan keluar dekat depan bila kita play. Tapi kalau tak rasa tak ni juga, tak apalah, letaklah kat tepi. Tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia tak akan keluar. Jangan risau So sebab dia bunyi, dia bukannya dia bukannya shapes. Okay. So apa kita nak buat? Kita nak animatekan dia supaya dia play sekali sama dengan kita punya visual. Alright. So apa kita kena buat? Kita klik dekat kita punya logo speaker, animate, start audio, dan kita bagi dia play with bill 1. Okay, sebab yang pertama tadi kita cuma ada transition, yang ni saya ada bill, ada banyak bill. Okay, jadi saya buat with bill 1 lah. Okay, dia akan play bersama-sama dengan bill yang pertama saya iaitu bumi itu. Okay. Sekejap kita tengok dulu. Okay, sebab kita try play. Okey. Jadi kita punya slide sudah ada muzik latar. Okey, tadi kita ada kesan bunyi dan sekarang bahagian yang ini kita sudah ada muzik latar. Barulah kita punya video tu tidak kelihatan kosong dan ada bunyi-bunyian yang menyokong mesej yang cuba kita sampaikan. Okey, bunyi-bunyi angkasa. Jadi sesuailah dengan video kita. Alright, kita pilih lagi sekali sebelum kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, rakaman suara. Rakaman suara Rakaman suara ni apa? Narration. Dalam bahasa Inggeris ni narration. Kita rakam suara kita untuk dimasukkan ke dalam video yang telah kita hasilkan menggunakan Keynote tadi. Kenapa nak buat rakaman suara? Usually, kebiasaannya video pengajaran memang kita letak rakaman suara lah sebagai menjadi penerangan kepada apa yang kita paparkan di skrin. Kadang-kadang setakat gambar macam planet tadi, saya tunjukkan gambar planet, ada 8 planet, tapi tidak ada rakaman suara yang menyokong nama-nama planet tu. Mungkin murid tak dapat tahu. Okay, contohnya sama saja saya mengajar bahasa Inggeris untuk kanak-kanak sekolah rendah, terutamanya 1, 2, 3. Ada yang tak pandai baca, ada yang baru nak kenal huruf. Jadi tapi yang planet tadi adalah untuk darjah 3. Jadi kita perlu letakkan rakaman suara sebagai bantuan menyokong tulisan dan juga video yang kita paparkan tadi. Okay, sebab itulah pentingnya rakaman suara untuk video konten, terutamanya kepada audiens yang kita target lah. Alright. Okay, macam mana buat rakaman suara? Okay, lihat klik ni, masih lagi klik yang sama. Tidak ada rakaman suara, tapi ada perkataan the solar system. Kita nak kenalkan tajuk the solar system dekat murid. Tapi kita tak sebut. Mungkin di situ ada murid yang tak pandai baca ataupun tidak mampu untuk mentafsirkan apa kita nak ajar ni. Jadi kita kena kenalkan, kita kena sebut. Jadi kita nak masukkan suara. Sebelum saya pergi kepada GarageBand, macam biasa kita nak guna GarageBand. Tapi sebenarnya Keynote kan, sebab kita buat guna Keynote, saya nak bagi tahu Keynote pun ada fungsi untuk merakam suara. Bukan tak ada, ada. Kita guna Keynote pun boleh rakam suara.
Okay, dekat mana nak rekam suara tu? Tak payah pergi GarageBand. Tengok Keynote je ada. Okay, pergi dekat tambah tadi. Yang plus atas ni. Okay, kalau lihat kita ada foto, video, kamera, record audio. Record audio. Yang ketiga ni. Record audio. Maksudnya rakam audio. Rakam suara lah. Okay, kita klik kan. Okay, lihat dekat bawah ni. Ini ada yang garis panjang ni timeline kita. Dan ini 0000 ni timer lah. Okay, banyak mana kita rakam. Kemudian butang mikrofon record. Okay, kita boleh rakam terus. Kita pergi slide yang kita nak. Contoh kita nak slide ni. Kita tekan record audio, dia akan keluar dan kita akan rakam suara secara terus ke dalam Keynote. Okay, tapi boleh ke tak boleh kita rakam kat sini? Tak boleh. Bukan sebab Keynote ni tak boleh rakam. Tapi sebab saya tengah share screen menggunakan Webex, jadi dia ada limitation. Dia bukan sebab Keynote ni tak boleh rakam. Dia boleh rakam sebenarnya. Okay, kalau tuan-tuan dan puan pergi ke Keynote, tekan insert audio, nanti dia akan keluar macam ni. Tekan button record dan boleh rakam. Tetapi saya tak boleh rakam sekarang sebab saya tengah share screen Webex. Jadi Webex tak benarkanlah kita merakam atas rakaman. Rakaman atas rakaman. Share screen ni pun ada sejenis screen recording. Jadi dia rakaman atas rakaman dia tak boleh. Okay. Tapi tuan-tuan dan puan boleh cubalah nanti untuk masukkan audio ke dalam Keynote masing-masing menggunakan fungsi insert audio. Okay. Okay. Kita cancel lah sebab tak boleh rakam kan. Kita cancel. Sebab tak boleh rakam dekat situ, kita pergilah dekat GarageBand. Kenapa GarageBand? Yang pertama, dia mempunyai sound effects. Itu saya suka, dia ada sound effects. Sound effects ni, jadi kalau kita nak buat video yang bercerita ataupun video flashback, dia ada gema-gema, boleh letak. Suara kita bergema. Ataupun bercerita, suara raksasa, Frankenstein. Boleh letak effects Frankenstein. Ataupun nak tengah bercerita ada part lagu nak menyanyi, nak letak echo sikit reverb macam bunyi-bunyi guna mikrofon dekat atas pentas, ada gema-gema sikit pun boleh. Okay. Ini macam mana kita nak buat? Kita pergi dekat atas, sekali kita ulang balik proses yang sama. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tekan button plus. Okay, dekat sini kita tadi saya cakap kita ada live loops dan kita ada tracks. Okay, live loop, tracks. Setakat ini kita hanya melihat kepada live loop sahaja. Okay, ini pun ada banyak ni, tak tengok lagi ni. Banyak lagi ni sebenarnya. Tapi sebab kita nak fokus kepada buat audio yang basic untuk masuk dalam Keynote, okay, kita celup-celup sikit kan. Ada banyak lagi ya. Okay. Sekarang kita tengok tracks. Okay, kita tengok tracks, tekan tracks. Apa yang ada dalam tracks ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai basic bermain alat muzik, boleh bermain alat muzik di dalam GarageBand. Yang pertama kita ada keyboard. Kedua kita ada drums. Yang ni amplifier. Kalau ada dekat Mac pun ada, dekat iPad pun ada. Okay, kalau tuan-tuan pandai bermain gitar, okay, jadikan iPad sebagai amplifier. Cucuk je dekat kita punya iPad. Tapi kena ada adapter lah cucuk ataupun dekat MacBook pun boleh ada benda ni. Okay. Kalau tuan-tuan, ini audio recorder. Okay, jadi kita tengok strings ini, violin, violoncello. Okay, kat sini. Gitar bass. Macam-macam gitar bass ada. Yang gitar. Ini world music. Macam-macam alat muzik daripada benua berlainan. Ini pipa, erhu. Okay. Ini drummer. Smart drummer sebenarnya ni. Kalau kita nak cipta beat music. Tadi yang kita guna tadi salah satu daripada drummer ni lah. Warna oranye ni. Ini sound library tadi lah balik. Okay, kita tengok keyboard lah keyboard. Sebab keyboard yang antara yang paling senang familiar, orang boleh ketuk-ketuk pakai jari je. Okay, kita tekan keyboard, kita pergi dekat saya pilih satu Okay. Ini keyboard. Okay. Sama je interface dia macam keyboard dalam keyboard sebenar. Okay, ada key, ada black key, ada white key ni. Bisa naikkan dia punya pitch. Tukar lain ni. Tajamnya bunyi dia. Bunyi lembut sikit. Okey. Dia macam-macam
Nak tekan tukar kat atas ni je tekan. Pilih je mana-mana. Ini keyboard lah. Tapi ada keyboard pun ada macam jenis. Yang ini saya ambil jenis Alchemy ni. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan ada basic bermain keyboard, main macam biasa. Macam kita main keyboard sebenar. Okay. Dekat sini kita naikkan dia punya key dia ke. Okay. Dan kita bermain lah macam biasa. Kita praktis dulu. Okay. Boleh main, boleh tukar, adjust apa-apa kita nak. Macam kita main keyboard sebenar. Jadi, selepas kita dah tahu kita nak main apa, macam biasa, tekan je butang record atas ni. Okay, nampak tak yang 3 segi ni? Ini tekan ni. Yang saya tekan ni. Ini metronom. Kenapa ada metronom? Tadi tak ada. Metronom ni apa? Metronom ni yang dia kira kita punya beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa dia ada kat sini? Sebab yang ni kita nak main sendiri. Macam live loop tadi, dia dah siap. Kita hanya susun-susun je. Yang ni kita nak main sendiri. So ada metronom lah untuk dapatkan tempo yang betul. Okay, kita cuma perlu tekan button record. Lepas nombor 4 kita main. Okay, so kita boleh dengar balik macam biasa, play. Itu adalah salah satu contoh untuk kita menghasilkan lagu sendiri. Ini lagi orang-orang yang hebat muzik, kalau dia dapat iPad ni, macam-macam lagu dia boleh buat. Saya tak pandai, saya guna live loop je. Live loop senang. Jadi kita yang kalau tuan-tuan ada basic, bagus. Boleh gunakan secara maksimum. Kalau macam saya guna live loop je lah. Itu je saya mampu. Alright. Okay, so kita patah balik. Saya delete lah dulu. Saya pergi ke atas ni. Timeline. Okay. Yang tadi ini adalah yang kita main tadi. Okay, saya nak delete sebab saya tak nak guna pun yang ini. Saya nak guna, sebab kita tadi tujuan kita nak buat audio recording. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Kita patah balik dekat luar. Kita nak guna keyboard. Kita tak nak guna keyboard. Tapi kita nak buat audio recording. Yes. So kita pergi kepada audio recorder. Okay, nampak tak dekat bawah ni ada dua option. Voice dengan instrument. Apa beza dia? Voice ni macam mana tulis tu sudah terang suruh lah. Voice tu untuk rakaman suara. Okay, instrument itu untuk merakam instrumen. Kalau kita ada play gitar kat rumah, kita boleh gunakan iPad sebagai recorder. Alright. Okay, tekan voice. Okay. Apa ni? Ini adalah mikrofon. Mikrofon dekat studio. Kalau tuan-tuan boleh lihat, kita ada dua yang saya gerakkan ada dua tab, fun dengan studio. Fun, studio. Ada dua tab. Fun dengan studio. Apa beza dia? Okay, kalau kita nak rakam suara macam untuk menyanyi, bersajak, sesuai lah guna studio ni sebab dia ada reverb, dia ada macam kita dekat dewan. Ada gema-gema sikit. Sedap lah kan. Tapi kita nak buat yang macam biasa je, kita tekan fun lah. Apa yang funnya? Tengok Okay. See, ada macam-macam filter mikrofon yang kita boleh gunakan. Okay, kalau tuan-tuan lihat sebelah kiri ni, ini saya punya audio. Okay, saya punya audio. Okay, dekat sini ada clean. Kemudian kita klik gambar macam shark ni sebenarnya adalah monster. Kemudian kita ada wabat, kita ada dreamy, kita ada bullhorn ataupun megafon, macam orang pakai megafon tu. Telefon. Kalau kita nak buat suara macam tengah cakap dalam telefon, dengar bunyi yang bunyi macam dalam telefon tu kan. Boleh guna kat sini. Ni extreme tuning, macam pakai mic lah. And then chipmunk, sci-fi. So ada banyak filter yang kita boleh gunakan. Setiap filter ni berbeza hasilnya. Tapi kalau kita nak gunakan untuk rakaman audio, macam saya tadi nak bercakap pasal sistem solar, okay, saya gunakan clean lah.
Okay, sebab saya rasa itu yang sesuai dengan konten saya. Kalau saya nak buat cerita, ada monster tu nak bercakap, dialog dia saya baca guna monster. Kalau ada robot, saya guna robot dan sebagainya. Okay, so saya guna clean. So, saya macam mana kita nak merakam menggunakan iPad. Okay, yang pertama, kita kena pastikan iPad itu kita kenal. Dekat mana mikrofon dia? Tengok iPad masing-masing, dekat mana mikrofon iPad kita. Kena tahu kat mana mikrofon sebab baru kita boleh rakam dengan jelas. Okay, dekat mana kita point mikrofon tu. Kalau dekat atas ke, dekat bawah ke, dekat belakang ke, dekat belakang memang ada. Dekat belakang kamera tu ada satu mikrofon. Tapi dia ada satu lagi mikrofon. Tengok dekat lubang charging ke, bawah tu dekat speaker. Berbeza ikut iPad lah, ikut iPad yang kita pakai. iPad Pro lain, ada banyak sikit mikrofon dia. iPad Air lain, berbeza-beza ikut iPad yang kita guna. Kalau guna MacBook atau Mac pun sama. Semua ada mikrofon. Kalau tak guna mikrofon yang luaran, yang cucuk-cucuk tu, kita guna mikrofon internal. Okay, dekat Mac ada mikrofon Mac pun sedap. Dekat MacBook pun ada mikrofon, kat mana? Kat belah atas, kat border atas tu. Cuba cari, dia lubang kecil je. Kalau kita nampak mana mikrofon kita, barulah kita boleh rakam suara dengan jelas. Kalau tak tengok mikrofon, tak boleh ke? Boleh, tapi mungkin ada, bila kita jauh daripada mikrofon, bunyinya mungkin kurang jelas ataupun bunyi-bunyi luar pun masuk sekali kan. Sebab kita terlampau jauh, mikrofon tu akan tangkap banyak bunyi lah. Bukan bunyi suara kita je. Okay, sekarang kalau kita dah tahu dekat mana mikrofon kita, okay, kita pergi pada clean ni. Okay. Saya ambil yang clean lah. Okay. Kita nak rakam satu ayat je. Okay. Saya nak cakap, today we are going to learn about the solar system. Satu perkara kalau kita buat video pengajaran ni, kita kena ada skrip lah. Kalau ada skrip barulah senang. Tak adalah kita yang termenung depan GarageBand ni, nak rakam apa ya. So kita ada skrip. Okay. Saya nak rakam macam mana? Senang je. Kita pergi kepada button recording yang warna merah ni. Okay. Macam biasa, kita tekan button recording dan kita tunggu cue dia 1, 2, 3, 4 dan kita cakap. Dan kalau boleh kita offkan metronom ni. Metronom ni kita off. Kita offkan metronom sebab kita bukan nak menyanyi kita nak bercakap. Nanti kan metronom pun masuk sekali bunyi dia. Okay, kita try Jadi today we are going to learn about the solar system. Okay, sekarang kita pause dan kita lihat, kita cuba play. Tak boleh. Kenapa? Sebab sedang recording. Ini Webex. Dia bukan sebab GarageBand yang tak boleh. Tapi sebab kita sedang record atas record. Dia macam clash. But don't worry, saya dah sediakan file yang sudah siap direkod. Okay, ini contoh sama je fungsi dia. Tuan-tuan dan puan hanya perlu pergi kepada mikrofon, tekan record dan cakap. Kemudian stop lah. Okay, lepas tu kalau nak edit, pergi dekat yang ni macam biasa. Boleh edit lah. Yang ni tak boleh nampak. Dia nampak tak bunyi dia ni terlampau pitching dia semula tu kan. Okay, so tak boleh gunalah, delete Okay, saya ada satu yang dah siap record. Sebab kita menggunakan Webex ni kan. Ini. Okay. Rakaman suara. Kan yang ni saya boleh play terus lah. Cuba Today, we are going to learn about the solar system. Okay, itu yang biasa. Kita cuba dengan monster. Today we are going to learn about the solar system. Dengar tak? Dia bassy sikit. Cuba robot. Robot ni tak boleh. Cuba dulu Today, we are going to learn about the solar system. So, kita nak gunakan yang biasa ni yang biasa. Yang lagi dua ni saya contoh je sampel. Saya tak nak guna pun. Sampel saja. Right. Kita try ni. Today, we are going to learn about the solar system. Pastikan volumenya okey Ini pun saya tak nak guna. Today, we are going to learn about the solar system. Okay, yang ini kita nak jadikan sebagai audio untuk dimasukkan ke dalam
Keynote tadi. Alright, macam mana caranya? Senang saja. Kita patah balik ke belakang. Macam tadi yang ini ada gambar file. Kita tekan. Okay. Sekarang saya memang dah tukar nama. Saya harap dah dapat tangkap macam nak tukar nama file ni. Sebab ini saya masih dah tukar siap-siap. Okay, sekarang kita nak jadikan dia audio. Okay. Kita tap and hold. Okay, macam biasa tap and hold. Share. Kita pilih song. Kemudian ambil high quality dan share. Open in. Okay, dia akan export menjadi audio clip dan save to files. Okay, sudah ada rakaman suara. Save. Okay, kita patah balik ke kita punya Keynote. Okay, sebab sini kita nak masukkan kita punya rakaman suara. Okay. Saya nak masukkan dekat mana rakaman suara? Saya nak masukkan dekat sini masa dia tengah suara sistem dia tengah keluar. So saya pergi kat slide yang ini. Saya tekan tambah ya, tambah ini. Okay. Insert from. Okay, kita ambil lah rakaman suara. Okay. Rakaman suara ya. Today, we are going to learn about the solar system. Okay. Kita bagi dia animate macam biasa. Tap dia sekali je. And animate. Kita bagi dia with build 1. Jadi bila with build 1 macam tadi kita ingat balik. Kita punya animation tu dia bergerak serentak. Kalau on tap dia kita kena tekan baru dia bercakap. Kita dia ada with build 1. Alright, sekarang kita cuba play Today, we are going to learn about solar system. Today, we are going to learn about the solar system. Jadi itulah kita punya narration ataupun rakaman suara. Okey. Jadi di sini hari ini kita telah melihat kepada 3 jenis elemen bunyi ataupun audio yang boleh kita masukkan ke dalam video kita. Yang pertama kesan bunyi atau sound effects. Okay. Yang kedua muzik latar ataupun background music. Yang ketiga adalah rakaman suara. Okay, audio recording. Okay, macam saya cakap tadi, kesemua ini boleh dilakukan dengan menggunakan aplikasi GarageBand. So yang saya tunjukkan tadi adalah secara ringkas menggunakan GarageBand di dalam iPad OS. Sama juga macam iOS. So iPhone dengan iPad sama. Dalam MacBook ataupun iMac, GarageBand-nya ada fungsi ini juga. Cuma interface-nya sedikit berbeza ya. Tapi ada kalau boleh kita godek-godek kan mesti jumpa. Apple Loops ada dalam tu. Sama macam dalam macOS, sama semua ada. So menggunakan GarageBand kita boleh menghasilkan ketiga-tiga elemen ini untuk kita masukkan ke dalam keynote kita supaya keynote kita menjadi lebih berkesan, lebih menarik dan juga lebih engaging lah. Okey. Jadi dan satu lagi tidak akan di-block lah oleh YouTube. Kalau kita guna muzik luar kan, muzik daripada penyanyi lain ke ataupun dengan muzik daripada filem lain, tiba-tiba nanti kena block. Kita nak send dekat kita punya target audience, dekat student ke, dekat siapa-siapalah, tiba-tiba ada video je, suara tak ada. Kenapa? Sebab YouTube has blocked your video, your audio because you have infringed this copyright kan, ada masalah dengan copyright. So let's be creative sebab saya tahu by the end of the day semua tuan-tuan dan puan di sini berminat untuk menjadi Apple teacher kan. Kita akan sambung esok kan Apple teacher dan kita punya tema adalah everyone can create. So Apple teacher ni semua orang boleh mencipta, termasuklah video. Tadi kita belajar buat video menggunakan Keynote, termasuklah audio. Audio pun kita boleh buat sendiri, tak ada masalah. Guna GarageBand, susun, letak, tekan, dah siap. Tak payah main, tak pandai main alat muzik pun tak apa. Tak pandai main muzik, tak pandai main gitar, tak pandai main drum, tak pandai main piano, tak ada masalah. Semua dah ada. Susun je, ambil susun, export, insert dalam Keynote, share as movie, settle, tamat. Okay, alright. So saya rasa itulah sahaja perkongsian saya untuk hari ini.
Saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa soalan mungkin selepas ini ke Puan Moderator macam mana? Boleh saya pass pada Puan Moderator dulu. Okey, setakat yang saya tengok ruangan chat ni rata-ratanya agak terkesima lah rasanya. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, mungkin ni baru juga. Okey, so dia quite interesting. Ramai rata-rata di situ ya. Macam Dr. Kyo ni tadi dia cakapkan tentang ni adalah apps yang hebat, interesting. Okay, so berdasarkan dengan apa yang Cikgu Izwan buatkan tadi, wah boleh buat macam like a team band, gitu. Okay, alright, kita bukakan soalan, okay, daripada para peserta jika ada direct. Okay, boleh bertanyakan. Tadi saya rasa ada dah ditanyakan macam mana boleh buat suara alien. Semua dah merangkumi apa yang telah diterangkan sebentar tadi oleh Cikgu Izwan. So harapnya para peserta boleh tengok semulalah rakaman ni nanti ya. Okey, jika ada soalan boleh kemukakan secara direct, unmute-kan speaker. Bagi pihak saya lah, thank you so much for the sharing. Saya masih downloading the GarageBand ya, yang M1 ini, sebab dia M1 itu dia tak ada, dia tak datang sekali. So I'm still downloading. So nanti explore lagi lah. Thank you so much. Very interesting. Okay. Seronok lah baru belajar benda baru ni. Masih makan angkat lagi. Okay. Proses belajar masih berjalan ni. Alright, terima kasih. Okay, alright. Okay, rasanya memang rasanya terkesima. Okay, so rasanya kita pun ada buat rakaman ya. Okay, para peserta tak perlu risaulah ya. Sebab penceritaan tadi tu kita dah buat satu persatu, dan kalaulah kita tengok pada slot pagi tadi, kita dah bermula dengan keynote pergerakan. Sebenarnya dah boleh mahir dah. Rasanya dah boleh mahir dah macam mana menggunakan keynote. Cuma petang ni cuma Cikgu Izwan dia tambahkan lagi macam mana nak nampakkan keynote kita ni lebih menarik lagi kan. Okay, so bukanlah ia tertakluk kepada pada pengajar saja, pelajar pun boleh membuat satu video yang menarik lah. Okay, so dengan muzik kan, hidup tu akan jadi ceria lah. Okay, alright. Okay, jika ada apa-apa, rasa Cikgu Izwan sebelum rasa tak ada soalan. Cikgu Izwan, jika ingin ada tambahan lagi? Tak ada, insyaAllah itu saja. Tapi saya ucapkan terima kasih kerana memberi perhatian. Kadang-kadang saya pun bila kita guna GarageBand tu kita terlampau indulge kan. Kadang-kadang cakap seorang-seorang pula. Tapi tak apa. Selamat mencuba, selamat explore. Silalah download GarageBand dalam iPad, dalam Mac. Sangat menarik kan, boleh explore. Okay, dan selamat berjaya lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Izwan selaku penceramah. So memang betul apa yang Cikgu Izwan kata, kalau kita ni bukan mahir muzik, dengan adanya GarageBand tu kita boleh cipta kita punya muzik kita sendiri tanpa kita copyright, kata taman pula kan. Okay, so dengan itu dah ada alternatif untuk kita buat lah ya. Alright lah, sekiranya tidak ada apa-apa soalan. Okay, so lepas ni maaf saya Siva. Lepas ni dah boleh buat ringtone sendirilah ni dekat handphone. Oh, boleh. Pakai GarageBand. Boleh sesangat tu. Kata tadi daripada kumpulan IAB punya orkestra, let's say kan. Tu. Boleh lah choir dan orkestra together. Aduh, kenalah buat pertandingan lepas ni. Betul, benar. Yang pastinya kalau boleh, kita kan macam kami ni pun baru juga untuk belajar, dan kami buat perkongsian ni adalah di mana kepentingan dia. Okay, so kita gunakan produk Apple, so why not kita gunakan sepenuhnya. Gitu. Alright. So rasanya memang ramai terkesima, tapi jangan risau Cikgu Izwan, mereka memang memberi tumpuan. Jangan risau. Okay. Alright. Okay, kita rasanya setakat ini sahaja, tapi sebelum itu, okay, di mana saya boleh rumuskan untuk slot petang ini, di mana daripada GarageBand itu sendiri, okay, yang tidak ada GarageBand kita boleh download, okay, kemudian kita
kita juga boleh membuat kesan bunyi, okey, buat suara latar, rakaman suara kita sendiri yang lemak merdu itu, okey, dalam video yang telah dihasilkan dengan menggunakan Keynote tadi. Okey, so daripada situ, okey, kita dapat menceriakan suasana dan dapat menggarapkan sesuatu bahan PDP kita untuk menjadikan ia lebih menarik dan ianya adalah tersendiri ciptaan kita. So tak ada orang kata alah tirulah tu. Tidak. Muzik pun dah kita dah buat sendiri kan. Okey, baiklah. Setakat itu saja kita pada slot bentuk petang ini. Okey, dan okey, skip sekejap. Okey, tentang esok ya. Esok adalah pada 25 hari bulan pada hari Khamis esok. Okey, saya difahamkan jadual untuk Apple Teacher. Okey. Okay, so para peserta get ready besok kita akan sediakan keperluan untuk kita menjadi Apple Teacher. Yang kami difahamkan semua para peserta ni dikendaki memenuhi untuk dapatkan 6 batch sahaja untuk menjadi Apple Teacher, dan insya-Allah kumpulan kami seterusnya pada esok, okay, Apple Teacher slot pertama berlangsung pada pagi esok jam 10.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Kemudian kita akan rehat dan kita akan bersambung untuk Apple Teacher yang kedua pada jam 2.30 petang hingga 4 petang. Okay, dan hopefully sebelum tamatnya sesi esok diharapkan kesemua para peserta IAB dah pun mendapatkan Apple Teacher, insya-Allah. Okey, daripada bersedia IAB, boleh saya tahu tak berapakah peserta ya yang memang ada target ke untuk dapatkan semuanya Apple Teacher? Okey. Kalau kita tengok objektif khusus kita 2 hari ini, at the end of the day semua orang kena ada Apple Teacher certification. Jadi kita tak ada letak target how many people. So kalau boleh yang daftar 20 orang lah Apple Teacher. Alright. Bagus sebenarnya ya untuk dapatkan Apple Teacher ni. Dia international ya. Okey, rasanya daripada rasanya tak ada apa-apa. Mungkin Cik Syahrin ada apa-apa nak disampaikan? Okay. Ada ke Cik Syahrin? Okay. Oh, berkenaan. Okey, saya rujuk pada ni ya, pada ruangan chat. Okey, pada ruangan chat kita ni. Okey, ada exam ke? Oh, memang ada exam. Okey, cuma exam dia cuma tak adalah katakan exam untuk dapatkan Apple Teacher tu cuma soalan. Okey, soalan pendek. Soalan pendek dia pun cuma menjurus pada apps yang ada dalam perisian tu sendiri. Okey, contohnya Keynote, Pages, okey, Pages yang dah ada iPad, okey, yang tersendiri MacBook, okey. So malam ni bolehlah kita tengok-tengok apakah yang ada pada setiap, katakan tadi kita dah gunakan Keynote dengan GarageBand tadi, dah 2 dah. So cuba tengok lagi ada apps lain tu macam Pages, okey. Dan ada lagi macam numbers, okey, kita tengok. Okey, dia macam Excel, Word and so on. Okey, cuma dia nama dia panggil lain sahaja. Okey, memang ada soalan. So insya-Allah kami akan membimbing anda semualah para peserta IAB. Don't worry. Okey, kami akan bimbing insya-Allah. At the end of the, memang objektif kami at the end of the course nanti, okey, slot petang esok, okey, siapa yang ada bersama dengan kami, okey, kami akan bantu untuk dapatkan Apple Teacher. Okey. Okey. Okey, so okey, ada soalan lagi yang ingin kita tujukan ke? Kalau berbangkit, ada? Okey, start tu lah ya. Okey, dengan ini, okey, saya selaku moderator pada petang ini bantu sampai dapat CJF insya-Allah ya. Boleh. Boleh. So malam ni itulah saya katakan, kita just go through sahaja tentang dalam iPad masing-masing, okey, MacBook, okey, dengan 6 apps itulah, Pages, Keynote, iMovie pun seronok juga ya. Seronok juga. Okey, berkaitan dengan kemudian GarageBand dan Number, okey, iPad tu sendiri. Okey, so memang kami akan cuba bimbing sebaik yang mungkin. Okey, alright, dengan itu perkongsian kita pada petang ini tamat. Okey, dan kita akan berjumpa pada slot The Journey to Become the Apple Teacher pada jam 10.30
pagi esok. Okay, sehingga ini majlis tamat. Okay, dan kita berjumpa sehingga kita bertemu esok. Assalamualaikum dan selamat petang. Thank you. Sama, welcome. Thank you very much. Okay, thank you presenter. Welcome. Saya semua. Thank you semua. Okay, see you tomorrow, Doktor. Ada video ni. Oh, Jumpa esok. tak ada selfie, tak ada selfie. Selalu habis sesi kita selfie ramai. Oh,